A. Penyataan misi. Penyataan misi merupakan satu penyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan. Misi kedai Ibin Internet and Service adalah menjadi sebuah kedai yang menyediakan perkhidmatan printing yang berkualiti dengan harga berpatutan kepada seluruh warga Universiti Malaysia Terengganu. Misalnya, kedai ini sanggup meningkatkan kos dan mengurangkan harga perkhidmatan kepada pelanggan dengan mengambil kira keuntungan kedai agar kedai mampu beroperasi untuk jangka masa yang panjang. Slide seterusnya berkenaan dengan analisis situasi. Analisis ini merupakan tahap awal proses perancangan pemasaran. Bahagian ini akan meringkaskan tentang persekitaran kedai ini. Persekitarannya terbagi kepada 3, iaitu dalaman, pelanggan dan luaran. Bagi persekitaran dalaman ini dikategorikan kepada 2, iaitu penggunaan sumber manusia dan kapasiti teknologi. Kami dapati 2 orang pekerja sahaja yang handle kedai ini dan teknologi yang digunakan boleh memenuhi permintaan para pelanggan seperti printing, binding dan laminate. Bagi persekitaran yang kedua iaitu persekitaran pelanggan. Terbagi kepada 2 juga iaitu sasaran pasaran dan tahap kumpulan produk. Kedai Ibin ini menyasarkan pelanggan mereka kepada staf universiti dengan pelajar di sini. Tahap kumpulan produk ini mengikut masa iaitu musim penghantaran assignment. Tak semua student kat sini ada printer tersendiri. Persekitaran yang ketiga iaitu persekitaran terakhir iaitu persekitaran luaran, merupakan persaingan dan ekonomi. Kami dapati terdapat 2 persaingan di sekitar kedai Ibin iaitu Ilmu Anjuran dan kedai Furqan Enterprise yang menawarkan servis yang sama seperti kedai Ibin. Ekonomi pula, kedai Ibin ini berlakunya kemelesetan semasa pandemik COVID-19. Terdapat 2 jenis kaedah yang kami gunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan kedai Ibin ini dan terbagi kepada 2 iaitu primer dan sekunder. Dari segi data primer, kami melakukan temu bual dengan salah seorang pekerja di kedai Ibin ini iaitu Encik Nuris pada 30 hari bulan 11 pada tahun lepas, serta menyebarkan link Google Form untuk mendapatkan maklum balas daripada para pelajar dan staf universiti yang pernah berkunjung ke kedai tersebut. Dari segi kategori sekunder pula, kami melakukan pencarian internet berkenaan dengan kedai Ibin ini seperti alamat dan nombor telefon. Kedai Ibin ini juga mempunyai aplikasi Facebook. Buat kedai Ibin pula terbagi kepada 2 faktor iaitu faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman ini dibahagikan kepada 2 iaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan ini adalah penggunaan sumber manusia dan kapasiti teknologi yang cukup, manakala kelemahannya pula adalah kurang dikenali dan ruang kedai Ibin yang agak sempit. Faktor luaran juga dikategorikan kepada 2 iaitu peluang dan ancaman. Peluang ini di mana berlakunya perkembangan jualan atas talian, kemasukan pelajar baru setiap tahun dan teknologi yang canggih. Manakala bagi ancaman pula adalah persaingan yang wujud di sekitar kedai Ibin dan keadaan ekonomi yang mempengaruhi operasi perniagaan Ibin. Slide seterusnya akan menerangkan tentang marketplace, the trade and the process. Marketplace atau pasaran ia merupakan platform di mana peniaga boleh berkumpul untuk menjual produk atau perkhidmatan mereka kepada pangkalan pelanggan yang dipilih susun. Peranan pemilik pasaran adalah untuk mengumpulkan peniaga dan pelanggan yang tepat untuk memacu jualan melalui platform berbilang peniaga yang luar biasa. Pasaran terbahagi kepada 2 iaitu tempat dan target audience. Aspek bagi tempat ialah pasaran tradisional. Pasaran tradisional ialah lokasi di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk melakukan transaksi. Perniagaan Ibin Internet dan Servis memilih pasaran tradisional kerana mereka membuka kedai di kompleks siswa arah 1 bagi memudahkan pelajar atau kaki tangan datang ke kedai mereka pada waktu operasi. Yang kedua, target audience ataupun perniagaan kepada pelanggan. Ia merujuk kepada taktik dan strategi di mana syarikat mempromosi produk dan perkhidmatannya kepada individu. Pelanggan dapat berinteraksi atau berkomunikasi secara langsung dengan pekerja perniagaan kedai Ibin Internet dan Servis bagi mendapatkan perkhidmatan yang mereka memerlukan ketika itu. Trend ialah aliran arah umum di mana sesuatu berubah, berkembang atau membelok ke arahnya.
Manakala dalam dunia perniagaan, trend ialah corak perubahan beransur-ansur dalam proses output atau keadaan. Ia adalah kecenderungan purata atau umum. Trend yang dipilih ialah percetakan digital. Ia adalah taktik percetakan menggunakan imej digital daripada komputer atau sumber digital lain. Ia merupakan trend industri percetakan terkini. Percetakan digital adalah perbautan untuk percetakan profesional dan memerlukan percetakan pantas dalam kuantiti yang sedikit. Ia dapat menjimatkan wang lebih pantas, mengurangkan pelepasan dan mengurangkan pembaziran. Perniagaan kedai e-bin, internet dan servis menggunakan percetakan digital kerana ia memudahkan mereka untuk mencetak bahan cetakan dalam masa singkat dan dapat menjimatkan masa. Namun, Furqan Niaga Entertainment dan Anjung Ilmu PSNZ turut menggunakan trend ini bagi perkhidmatan mereka. Yang terakhir adalah Forces. Forces merupakan persekitaran di mana pemasaran beroperasi sentiasa berubah. Masalah, peluang, kejayaan dan kegagalan sebahagian besarnya bergantung kepada keupayaan sesebuah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Perniagaan e-bin, internet and service ini bersaing dengan dua kedai percetakan yang lain, iaitu Furqan Niaga Entertainment yang terletak di Cafe Limbong dan Anjung Ilmu PSNZ yang berada di bawah Perpustakaan Sultanah Nur Zahira atau lebih dikenali dengan PSNZ. Forces atau daya terbahagi kepada tiga, iaitu Economic Force, Competitive Force dan Technology Force. Economic Force atau daya ekonomi adalah faktor yang membantu untuk menentukan daya saing persekitaran di mana firma beroperasi. Aspek yang dipilih ialah consumer spending ataupun perbelanjaan pengguna. Perniagaan kedai e-bin, internet dan servis bergantung kepada perniagaan pengguna mereka, iaitu pelajar atau staf untuk menjalankan perniagaan mereka. Kerana jika tiada pelanggan menggunakan khidmat mereka, mereka tidak dapat beroperasi dengan lancar. Yang kedua ialah competitive force atau daya saing. Daya saing adalah faktor dan pemboleh ubah yang mengancam keuntungan syarikat dan menghalang pertumbuhannya. Aspek yang dipilih ialah oligopoli. Perniagaan kedai e-bin, internet dan servis bergantung sepenuhnya kepada ceras perkhidmatan mereka dan jumlah pengeluaran yang mampu mereka keluarkan dalam masa tertentu. Begitu juga dengan pesaing kedai e-bin, internet dan servis, iaitu Furqan Niaga Entertainment dan Anjung Ilmu PSNZ. Yang terakhir ialah Technology Force atau kuasa teknologi. Teknologi ialah pengaruh perkembangan teknologi terhadap pengguna, perniagaan dan masyarakat secara amnya. Perniagaan e-bin, internet dan servis menggunakan teknologi yang canggih bagi memudahkan dan melancarkan perjalanan perkhidmatan mereka. Furqan Niaga Entertainment dan Anjung Ilmu PSNZ turut menggunakan teknologi yang canggih bagi melancarkan perjalanan perkhidmatan mereka. Seterusnya ialah customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah proses membahagikan pelanggan kepada beberapa kumpulan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Hasil kajian mendapati kedai e-bin, internet and service menggunakan segmen pelanggan, demografi dan gelagat pengguna untuk mendapatkan data tentang pelanggan mereka. Demografi yang pertama ialah umur. Peringkat umur yang disasarkan oleh kedai ini ialah golongan belia. Hal ini kerana sasaran pasaran mereka tergolong daripada pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT yang terdiri daripada pelajar diploma asasi, ijazah sarjana muda dan doktor falsafah PhD. Demografi yang kedua ialah jantina. Kedai ini menyasarkan kedua-dua jenis jantina, iaitu perempuan dan lelaki. Mereka bebas menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh kedai ini. Segmen pelanggan yang seterusnya ialah gelagat pengguna. Kedai ini menggunakan sensitiviti harga untuk mendapatkan data tentang pelanggan di sekitarnya. Sensitiviti harga ini mampu mempengaruhi pengguna sama ada ingin terus menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan atau tidak. Oleh itu, kedai ini menawarkan harga yang murah dan berpatutan, iaitu 20 sen bagi setiap helaian kertas yang tidak berwarna dan 50 sen bagi kertas yang berwarna. Perkara ini mampu menarik dan mengekalkan pengguna
untuk terus menggunakan perkhidmatan kedai Ibin Internet and Service ini. Seterusnya ialah proses pembelian barang industri. Proses ini merupakan langkah yang diambil pemilik perniagaan untuk membuat keputusan pembelian. Terdapat 7 proses pembelian barang industri. Proses pertama ialah mengenal pasti masalah. Kedai Ibin Internet and Service perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh perniagaan mereka. Contohnya, mereka mengenal pasti bahawa stok kertas A4 mereka hanya bertahan untuk beberapa hari sahaja lagi. Oleh itu, mereka perlu membuat keputusan untuk membeli stok baharu. Proses yang kedua ialah menentukan spesifikasi produk. Kedai Ibin Internet and Service perlu menentukan jumlah kuantiti yang ingin dibeli dan jumlah peruntukan yang mereka perlukan untuk membeli stok kertas A4 secara pukal. Sekiranya mereka kekurangan modal, mereka perlu mengurangkan kuantiti kertas A4 yang ingin dibeli. Proses yang ketiga ialah mencari pembekal. Kedai Ibin Internet and Service perlu mencari maklumat tentang pembekal yang berada di sekitarnya. Proses keempat pula adalah membuka tender. Kedai ini akan membuat rundingan dengan syarikat pembekal, iaitu Shazza Timur Global Resource, untuk berbincang harga yang akan dikenakan sekiranya mereka membeli dengan pembekal tersebut. Proses yang kelima adalah memilih pembekal. Selepas membuat perbincangan dengan pekerja, Kedai Ibin Internet and Service bersetuju untuk memilih Shazza Timur Global Resource sebagai pembekal mereka. Proses yang keenam ialah memesan produk. Kedai Ibin Internet and Service memesan stok kertas A4 dengan syarikat pembekal tersebut. Dan proses terakhir ialah menilai prestasi pembekal. Kedai Ibin Internet and Service membuat penilaian terhadap servis yang dibuat oleh Shazza Timur Global Resource dan mereka membuat keputusan untuk terus bekerjasama dengan syarikat tersebut. Seterusnya, objektif organisasi. Objektif merupakan pembentukan maklumat yang lebih khusus bagi membantu pencapaian tujuan organisasi. Antara objektif kedai Ibin Internet and Service yang ingin dicapai, yang pertama, memastikan kehendak dan keperluan pelanggan kedai Ibin Internet and Service dicapai. Objektif yang kedua, menjamin keuntungan perniagaan kedai Ibin Internet and Service untuk kekal beroperasi dalam jangka masa yang panjang. Objektif yang ketiga, menawarkan perkhidmatan lain selain perkhidmatan utama iaitu servis fotostat dan pencetakan. Objektif yang terakhir, menumpukan kepada keperluan dan kehendak pengguna dalam kalangan warga Universiti Malaysia Terengganu. Develop 4P strategi. Strategi pemasaran 4P merupakan gabungan instrumen iaitu product, price, promotion and place. Strategi pemasaran yang berkesan merupakan strategi yang dilakukan oleh pemasar untuk meningkatkan permintaan produk yang dipasarkan. P pertama ialah produk, merupakan barang dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh peniaga kepada pelanggan untuk dibeli dan digunakan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Produk dan perkhidmatan yang berkualiti mestilah memberikan kepuasan kepada pelanggan yang membeli dan menggunakannya, yang terbahagi kepada banyak jenis iaitu produk fizikal dan produk perkhidmatan. Kedai Ibin menawarkan jenis produk perkhidmatan iaitu perkhidmatan fotostat kepada pelanggan yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi. Contohnya, produk perkhidmatan bagi proses mencetak yang dilakukan oleh pekerja kedai Ibin dilakukan dengan cekap dalam aspek ciri produk servis. P kedua ialah place. Elemen yang perlu dikaji sebelum memulakan perniagaan. Perniagaan akan memperolehi keuntungan sekiranya tempat yang dipilih adalah strategik, bergantung kepada citarasa pelanggan dan sebaliknya. Pemilihan tempat bagi kedai Ibin merupakan lokasi yang strategik iaitu di Kompleks Siswa. Kedudukan kedai Ibin berada di laluan utama. Ini memudahkan pelanggan untuk berkunjung ke kedai tersebut. Contohnya, pelajar yang ingin ke fakulti akan melalui laluan tersebut dan dapat menarik perhatian mereka untuk perkhidmatan yang ditawarkan. P seterusnya, price. Nilai pertukaran dalam bentuk mata wang bagi sesuatu produk atau perkhidmatan. Memainkan peranan penting untuk menarik minat pelanggan, harga mestilah diletakkan sesuai dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga ialah faktor dalaman iaitu kos dan faktor luaran iaitu pesaing. Peletakan harga yang ditawarkan oleh kedai Ibin sendiri agak murah dan berpatutan. Kedai Ibin meletakkan harga mesra pelajar. Sesuai dengan sasaran pelanggan, harga ditetapkan diambil kira daripada persaingan dengan beberapa kedai, contohnya kedai repair laptop, binding and pendrive yang menawarkan perkhidmatan yang sama. Akhir sekali, P
Promotion. Aktiviti memberitahu, menarik dan mempengaruhi pengguna untuk membeli produk tersebut. Promosi juga hendaklah dibuat pada masa yang tertentu. Kebiasaannya, promosi ini diadakan oleh sebab meraihkan hari perayaan. Tujuan mengadakan promosi ialah pengaruhi pelanggan dan mengatasi pesaing. Kedai Ibin perlu menjalankan aktiviti promosi pada tarikh dan masa yang bersesuaian. Kedai Ibin boleh melakukan promosi di laman sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Contohnya, Kedai Ibin menjalankan promosi dan mewara-warakan kepada pelajar di saluran Telegram yang kebiasaannya akan disebarkan oleh pelajar lain. Keempat-empat aspek ini sangat penting bagi menjalankan perniagaan kerana ia adalah basic yang perlu diketahui oleh sesebuah perniagaan sebelum menjalankan perniagaan. Kedai Ibin harus memperbaiki lagi aspek-aspek tersebut untuk sentiasa dapat terus beroperasi dalam jangka masa yang panjang dan memperolehi keuntungan yang tinggi. Pelaksanaan melibatkan pembentangan pelan tindakan yang menyenaraikan tindakan khusus yang perlu diambil untuk mencapai matlamat pelan pemasaran. Ia juga menyenaraikan jabatan atau orang mana dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan tersebut. Tujuan pelan pemasaran adalah untuk membuat pasukan pemasaran melihat keputusan mereka yang dahulu serta memahami keputusan mereka. Membuat pasukan pemasaran melihat persekitaran di mana mereka beroperasi. Menetapkan hala tuju masa depan yang harus difahami dan disokong oleh semua orang dalam organisasi. Membantu mendapatkan pembiayaan untuk inisiatif masa depan. Seterusnya, tujuan rancangan pemasaran pula ditulis adalah untuk memenuhi keperluan proses perancangan tahunan dalam Jabatan Pemasaran, uraikan strategi untuk produk baru atau untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada, mendapatkan pembiayaan daripada pelabur luar. Pelan pemasaran termasuklah menentukan matlamat akhir. Perlu memastikan dengan jelas tentang apa yang mahu dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Hal ini bagi menyiapkan mereka dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku di masa hadapan. Seterusnya, senaraikan langkah-langkah yang perlu diikuti. Contohnya, cipta template kasar untuk menyenaraikan semua tugas yang perlu dilakukan, tarikh deadline dan pekerja yang bertanggungjawab dalam melaksanakannya. Selain itu, utamakan tugas dan menentukan deadline, seperti menyusun semula senarai dengan mengutamakan tugas. Kemudian, menetapkan apa yang ingin dicapai. Pencapaian boleh dianggap sebagai matlamat kecil yang membawa kepada matlamat utama pada akhirnya. Selain itu, kena pasti sumber yang diperlukan. Sebelum memulakan projek adalah penting untuk memastikan semua sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan mencukupi. Visualisasikan pelan tindakan. Langkah ini adalah untuk mencipta sesuatu yang semua pekerja boleh fahami sepintas lalu dan boleh dikongsi dengan semua pekerja. Seterusnya, memantau, menilai dan memaskini seperti peruntukan sedikit masa untuk menilai kemajuan yang telah dibuat dengan pasukan pekerja. Paparan terakhir adalah mengenai pengawalan proses organisasi. Kepentingannya adalah elak daripada berlakunya penyelewangan dan dapat menatasi punca kesilapan dengan cepat. Terdapat 4 langkah dalam proses kawalan iaitu 1. Menetapkan standard, 2. Mengukur pencapaian dan 3. Membandingkan standard dengan pencapaian dan yang keempat, mengambil tindakan pembetulan. 3 kawalan yang digunakan oleh Kedai Ibin iaitu kawal awalan, semasa dan selepas. Kawal awalan yang bagi mengelakkan berlakunya kesalahan, kawalan semasa untuk pemantauan dan kawalan selepas untuk pemeriksaan keluaran produk. Terdapat 2 alat kawalan yang digunakan iaitu 1. Analisis ulang modal untuk mengetahui tahap output dan input. 2. Bajet bagi pengagihan sumber kewangan. Itu sahaja daripada kami, Ahli Kumpulan 2. Terima kasih.